Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir masih lagi bersama dengan channel seadanya. Baiklah, ini adalah sidang muzakarah dan juga trailer ataupun pembukaan kepada buku saya akan keluar pada akhir bulan ini yang bertajuk Hang Tuah Musa Muasa Moksa Alam Melayu, sebuah rahsia akhir zaman yang bakal muncul. Jadi tajuk dia ni amat berat, seolah-olah kita orang Melayu tak faham apa yang Nabi Musa AS bawa. Seolah-olah orang Melayu tidak pernah berdepan, tidak mengenali sekalian Nabi dan Rasul yang wujud daripada zaman Nabi Allah Adam sehinggalah kepada penghulu dan kekasih Allah yang akhir itu Baginda Muhammad SAW. Dunia Melayu yang amat besar, yang memiliki dan mempunyai khazanah permata dan suatu kosmologi ketuhanan yang langsung, tidak ada tabir. Ini telah ditidakkan di akhir zaman. Jadi kalau kita menurut dan mengikuti kajian yang saya paparkan hari demi hari, termasuk di dalam masuk 10 buku saya, semuanya saya paparkan kenyataan dan juga kisah cerita dan research daripada dunia mat salih ataupun pengkaji merentasi, ahli kitab agama, pengkaji sejarah, Knight Templar, dan juga daripada institusi Menara Gading Mat Salih. Pengkaji-pengkaji yang hauskan kebenaran yang tulen, yang mahu kembali kepada sebuah kebenaran yang merentasi sekalian tipu daya dan cerita lapuk politikus dan juga pengkomplot pengkhianat akhir zaman. Mereka itu telah menyatakan tanpa segan silu, di sinilah semenanjung tanah Melayu. Semenanjung tu daripada utara sampai kepada Singapura, sampai kepada Indonesia, sampai kepada Filipina, sampai kepada China dan Jepun, dan sampai sehingga kepada Hawaii dan segenap penjuru muka bumi. Di sinilah titiknya bermula segalanya yang dikatakan pentas Sunda. Lantas, di dalam kita melihat kembali akan Datuk Laksmana Hang Tuah, gelaran yang merujuk sebagai Raja Laksmana yang menguasai samudra jagat raya. Kalau otak kita, akal kita masih lagi dalam tempurung dan kita tidak memiliki jiwa Melayu, maka yang kita lihat hanyalah Hang Tuah yang naik kapal, pi ke sana ke sini, pi takluk dunia, pi lipat bumi, ada istingga, ada bedil, ada kapal yang dibina zaman Nabi Daud, ada teknologi besi, ada berbagai ilmu di dalam jawatan dan gelarannya Datuk Laksmana, penguasa Raja Samudra. Jadi tolonglah wahai sidang hadirin, kita perlu berlaku adil. Kosmologi dan pola pemikiran orang Melayu amat luas. Ianya meliputi setiap fabric of the universe. Jadi dalam buku saya nanti saya akan perjelaskan, saya akan bentangkan akan kedudukan sebenarnya intipati dan jiwa Melayu. Jadi kita bersambung sebentar. Musa adalah nama yang sinonim yang diperkatakan Moses. Ada orang kata Moshe. Tetapi di dalam konteks andai kita membicarakan muasa, kajian demi kajian telah menyatakan bahasa Melayu adalah bahasa tertua. Dan sebelum buku ini keluar, saya akan keluarkan buku bahasa Melayu adalah The Adamic Language. Muasa, kamu yang satu, saatu yang sewaktu dengannya. Perkataan satu bagi orang-orang Melayu ataupun anak-anak Adam, dan bahasa ketuhanan mempunyai yang dikatakan ranting-ranting dan peti-peti dan juga khazanah yang amat besar. Ianya bukan picisan. Perkataan satu itu ada lapisan-lapisan kefahamannya. Dia bukannya satu saja. Memang ianya merujuk kepada satu. Daripada bahasa satu, saatu
saat tua menjadi suatu algoritma dan formula matematik di dalam bahasa Melayu tu sendiri, yang saya katakan diademic language. Itu kita belum lagi kembali kepada jiwa Melayu. Lantas pada hari ini ramai orang mengkaji, mendedahkan dan menyatakan akan sejarah Melayu. Tetapi adakah mereka memahami konsep dan erti kata jiwa Melayu itu? Lantas, bila kita membicarakan akan Musa alaihissalam, maka cerita Tursina, cerita sepohon yang ada cahaya yang tidak dimakan oleh api. Apakah sebenarnya tersurat dan tersiratnya kisah Tursina Sanai? Nama Sanai, nama Sana, nama Sanai, Sanai, Tursina yang bersinar, gunung yang bersinar. Perkataan gunung semuanya merujuk kepada orang-orang gunung. Perkataan gunung di suatu zaman yang amat awal pada turunnya manusia di muka bumi merujuk kepada orang-orang gunung. Orang-orang gunung tu siapa? Melayu lah. Melayu. Daripada berbagai bahasa yang Hindu claim ke, India claim ke, Kristian claim ke, Talmud claim ke, Hebrew pun telah melakukan tipu daya di dalam sejarah mereka. Ini adalah saya katakan dalam sidang saya yang baru ni, the origin of the primitive civilization. Hebrew atau Yahudi ni banyak cerita rewang, cerita kartun, cerita lawak yang tak masuk akal. Di dalam konteks tersurat dan tersirat, apakah takrif dan definisinya Tursina tadi? Pada jiwa, pada diri, pada jasad dan pada dunia yang ada di muka bumi. Kita sebenarnya bila kita membicarakan kisah ketuhanan, ianya adalah kisah yang amat besar dan kompleks. Sebenarnya tak kompleks, dia mudah. Cuma kita membutakan hati kita. Kita gagal memahami. Jadi di dalam buku nanti saya akan paparkan, saya akan keluarkan bukti demi bukti. Dan juga ada orang kata teori, sebenarnya bukan teori. Ini adalah pengesahan daripada saksi yang pernah hidup suatu masa dahulu, orang-orang Melayu kita yang telah pergi ke Tursina. Tursina yang sebenar-benarnya tersurat dan tersirat di wilayah Melayu, di dalam gelanggang Melayu. Lantas kita ambil selingan sikit. Ni gambar Albert Einstein. Kunci masa depa pening. Sewaktu dengannya. Kita faham perkataan sewaktu dengannya. Suatu waktu tauhid yang meliputi kesatuan, dia katakan the unified theory. Nampak? Bahasa Melayu kata kesatuan. Mat Saleh kata unified theory. Teori yang menggabungkan semuanya dikatakan the God theory atau God particle. Nampak? Satu, sewaktu. Dalam perkataan satu tadi tu, ada waktu, ada detik, ada ketika, ada dimensi, ada dunia dalam dunia. Bagi yang telah terbuka jiwa dan raga, memahami intipati dan gelombang perkataan satu tadi. Dia akan jadi lebih panjang. Dia ada gelombang tari, ada jiwa, ada bahasa, ada rasa, ada naik bulu roma. Bila orang Melayu kembali kepada bahasa jiwa bangsa itu, bahasa itu bahas yang esa, bahas yang satu. There's time, there's dimension, there's gravity, there's pull. Di dalam orang Melayu, warisan tok nenek kita mengeluarkan dan memegang kunci bahasa. Ianya ada rasa, ada bau, ada cerita, ada cahaya, ada pencahayaan, ada cahaya, ada cherubin, ada peti, ada khazanah. Di dalam yang satu itu ada kunci masa yang Mat Saleh dan pengkaji barat pening. Lantas
Di dalam saya membicarakan buku Hang Tuah di dalam warisan moksa, maka pastinya buku itu saya terpaksa pecah kepada dua bahagian: pengenalan alam Melayu dan kefahaman kosmologi warisan Musa alaihissalam, yang merentas sekalian dimensi daripada perspektif dan kacamata warisan Melayu. Ini akan dipadankan, disinkroniskan dengan apa yang Barat sorok yang mereka ambil, mereka garap, mereka bawa lari daripada warisan Melayu kita, yang menjadi teras kepada quantum mekanik mereka, menjadi teras kepada kosmologi, teknologi, atomic particle, multidimension, hyperspace, superstring theory. Semua cerita ini telah ada di dalam gelanggang Melayu suatu masa dahulu. Jadi ni duka cita lah kalau kita tak faham. Lantas, apakah sebenarnya mesej yang dibawa oleh Musa AS? Dan andai kita pecah koding ni dan kita memahami, menjiwai dan merentasi sempadan masa, orang Melayu kenal Musa AS, orang Melayu kenal Firaun, orang Melayu dapat melihat semuanya itu di dalam titian sejarah, bila mana masa itu telah disubjugatedkan, ditundukkan, bila mana Melayu telah memahami di dalam tauhid ada kefahaman masa, ada perjalanan, ada khatam Quran, khatam kitab, ada kefahaman beriman, percaya, yakin dan melihat senyata-nyatanya, tersurat dan tersirat apakah sebenarnya cerita Musa AS. Jadi kalau saya sembang kari dalam video ni, ianya akan jadi orang bingung. Jadi saya terpaksa keluarkan buku. Daripada buku tersebut, insya-Allah saya akan kupas perlahan-lahan. Jadi pengkaji Barat sebenarnya telah dikot, mereka dah faham apa yang Musa bawa. Lantas pada hari ini mereka klaim, Yahudi klaim mereka lah pewaris Nabi Musa, dan tidak ada orang lain daripada mereka berhak mengaku Nabi Musa AS tadi adalah Nabi kepada bangsa lain kecuali bangsa mereka. Ini tak masuk akal sebenarnya. Kita pun telah tertipu di dalam sebuah kisah terjemahan dan pentafsiran. Pengkaji-pengkaji Barat yang mengejar kebenaran yang hakiki, mereka dah berdebat dah, mereka dah bergaduh dah. Mereka telah menyatakan pendirian dan perjuangan mereka di dalam menegakkan kisah sebenarnya ketuhanan di muka bumi dan jagat raya. Kita masih di dalam kegelapan. Lantas, apakah yang dimasukkan dengan cahaya? Apakah yang dimasukkan dengan tursina? Apakah dimasukkan dengan pohon? Yang kemudiannya mereka hari ini mengguna pakai yang dikatakan the scientific knowledge, synapse ke, brainwave ke, dimensional rift ke, multidimension, multiverse. Multiverse tu seolah multi ayat. Mereka masih melihat daripada segi materialistik dan penyaksian. Di dalam konsep penyaksiannya orang-orang Melayu kita ni, kita dah faham ada banyak dimensi, ada banyak alam, alam cahaya, alam makhluk-makhluk yang tidak masuk akal. Jadi konsep kefahaman dan multi-dimension, multi-realm ini akan saya kupas dalam buku nanti. Seperti mana yang dikatakan sekarang ni kita duduk dalam dunia 3D. Kita tak pernah masuk dunia 4D, 5D, higher dimension, 10D, 10 multi-universe, parallel universe. Alam ini amat besar. Kenapa kita diletakkan dalam tempurung? Minda kita memproses apa yang kita lihat, apa yang kita pandang, apa yang dengar ni seolah-olah dalam bentuk 3D ataupun holografik. Tetapi sebenarnya kita masih dalam 2D. Kita belum keluar daripada gelanggang tadi. Maka wujudlah perkataan dan definisi moksa yang dikatakan mu'asa. Bila kita garap padankan kembali, level moksa itulah ceritanya Musa AS. Nampak? Jadi kita ambil satu cerita. Kalau yang 4 segi tu tablet telefon kita. Kita kat luar ni pegang tablet.
Semua cerita kita ni hanyalah pixel dalam telefon. Allahu Akbar. Kisah saya, kajian saya dan pengalaman saya di dalam jejak warisan bukanlah hendak mempolemikkan kisah dan nyata. Jiwa orang Melayu adalah jiwa yang merdeka, langsung pergi dan tidak ada tabir dengan Yang Maha Mencipta yang satu tunggal sejati tadi. Kita pada hari ini masih dalam tempurung. Tempurung radikalisme fanatik yang memenjarakan diri sendiri. Dunia Melayu amat besar. Dunia Melayu tidak ada sempadan, tetapi sangat sedikit yang memahami. Sangat sedikit yang bisa menendang, meruntuhkan tembok-tembok materialistik yang penjajah dan dunia telah letakkan depan mata kita pada hari ini. Jadi kalau kita cerita alam gaib, orang kata kita gila. Cerita alam gaib kena tunggu lepas mati. Sedangkan Mak Saleh kajian mereka, kita terima teknologi tadi dan juga teori mereka bukan teori, dan ini hakikat. Kita kata mereka betul. Bila kena tang saya, tang orang kita sembang lagu ni pakaian tok nenek kita, kita kata tak betul, ini sesat, ni bidah, kena tunggu sehingga mati. Lah ni nak cerita apa? Penyaksian ketika ini merentasi sekalian yang ada. Kecil sangatkah dunia yang Allah Maha Kuasa, Maha Besar, Maha Agung yang tidak ada sempadan itu ciptakan? Maka inilah yang dikatakan pukauan, minda dan juga mengecilkan ketuhanan pada diri. Dunia katak di bawah tempurung. Suatu legasi tok nenek kita yang amat agung. Bangsa kita tersadai. Ini juga adalah takdir yang telah melanda anak-anak cucu akhir zaman. Menjadi ujian. Ujian yang amat berat. Dan inilah hakikatnya yang dikatakan cubaan akhir zaman. Lantas pada sidang pada petang ni kan, Muksa, time as a dimension, Moksa, Muasa, Musa, ni semua bagi yang ada jiwa dia boleh faham. Bagi yang ada pengalaman dunia kebatinan spiritual Nusantara, dia akan faham. Tapi kalau saya sembang lebih-lebih tanpa ada fakta, saya akan dituduh sesat dan gila. Maka di dalam kita melihat berbagai kedudukan sains, logik, realiti yang kita hidup sekarang, kita tetap di dalam sebenarnya peti yang terkurung. Peti tabut diri, penjara diri. Jadi pada malam, ni dah malam dah kan, kalau kita pergi kat luar sana, kita akan melihat gugusan bintang. Kadang kita nampak hanya cahaya putih, kadang-kadang kelip-kelip hijau, ada sikit-sikit warna. Sebenarnya apa ada di langit tadi kita boleh baca, andai jiwa kita murni. Kalau sidang hadirin tengok gambar, ni gambar langit betul yang saya ambil daripada NASA. Perasan tak kalau kita perhalusi kan, ada wajah, ada mata, ada mulut, ada hidung. Jadi andai kita mengecilkan diri, kita buta mata, kita buta hati, kita menidakkan benda yang gaib, sedangkan benda itu nyata. Bagi yang nampak ada wajah dekat langit, gambar langit ini, dia akan nampak wajah besar tu lagu mana. Bagi yang buta, dia tidak boleh buat korelasi, dia tidak boleh menyusun dan menyambung titik-titik cahaya. Dia kata ni hayal. Dia kata ni sebenarnya perkataan hayal, skizofreni, benda yang hanya merujuk kepada barang material ini adalah pukauan, tipu daya geng-geng Dajjal dan Freemason, Illuminati dan Orientalis lah. Hang jangan pandang dunia ni dalam bentuk dimensi lain. Hang jangan tengok titik itu gabung balik jadi boleh baca, boleh faham terang dan nyata petunjuk amaran yang ada di langit siang dan malam. Warning langsung daripada Yang Maha Mencipta. Kalau kita cerita macam ni, dia kata saya gila. Kalau saya gila, dia tak boleh tangkap lah kan, sebab saya dah nampak benda lain. Ini cerita kan. Lantas kita sambung sikit lah.
Bagi orang spiritualis, termasuk warisan legasi Hang Tuah ke Raja Laksamana Pendekar Hulu Balang Melayu, bukan setakat tengok awan, dia tengok bintang kat langit pun dia boleh baca warta pemasyuran dan apa nak jadi di dalam konsep satu tadi sewaktu dengan dia, duduk di dalam waktu di sisi Yang Maha Esa yang agung. Gambar langit ni pun kalau kita tengok dimensi-dimensi yang lebih tinggi, kita perhalusi di dalam kehalusannya, kelembutannya sebagai orang Melayu. Ni kalau saya cerita kat penonton saya, Tok Fauzi pergi luar tengok langit, saya nampak cerita macam-macam. Bila saya pergi pada higher dimension, oh ada 3D, ada hologram, ada kotak, ada peti, wah macam-macam di sebalik-sebalik lapisan. Tapi kita dibutakan oleh pendidikan barat yang telah menutup. Jadi kat sini saya susun lah kan, saya buat line biru tu, ada kotak. Kalau kita perhalusi, dia ada cube kat langit tu. Jadi macam-macam cerita ada. Berapa kuat kita punya mind punya processor. Jadi pada layer pertama dia akan nampak dalam bentuk rangka. Daripada rangka ke rangka, foundation block, warna-warni, barulah kita belajar melihat, membaca, dan kita ditrain. Inilah legasi Melayu yang telah terputus. Sistem pendidikan penyaksian alam. Orang Melayu ni orang alam. Kita hidup dengan alam hutan, alam gaib, alam batin, ilmu pawang, main teri, ulit mayang, baca jampi serapah. Semua jampi serapah Melayu adalah bertauhid.